Lekang. Assalamualaikum, selamat petang. Ashraf sihat? Assalamualaikum. Ashraf sihat ke? Eh, no. Hello, Ashraf sihat? Hello. Suara saya sampai ke? Assalamualaikum, selamat petang. Suara saya sampai ke? Jelas ke kepada semua? Saya harap jelas ya suara saya. Okey, sebelum tu saya nak aktifkan dahulu. Start recording. Oh, start dah. Start recording. Pause. Okey. Saya akan teruskan. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Ini adalah pembentangan ataupun topik kita pada hari ini berkaitan dengan, masih lagi kalau boleh kita cuba habiskan berkenaan dengan latihan ini sebelum kita berpindah masuk ke topik baharu. Okey. Jadi ini di hadapan kamu sekarang. Di skrin nampak tak? Dekat skrin hadapan di telefon ataupun laptop kamu nampak ya? Saya tengah kongsikan muka surat 73. Kita akan cover dua jenis soalan yang berlainan arahan. Okey. Pertama sekali berkaitan dengan soalan, kita masih lagi dalam soalan hawwil al-ibarat. Hawwil al-ibarat al-atiyata ila mufradatin muannatha ma'a taghyiri ma yalzam. Jadi soalan kita, dia minta ubahkan premis ataupun ayat yang dia berikan ini kepada bentuk mufrad. Bentuk mufrad dan muannas. Bentuk mufrad dan muannas. Jadi bila kita kata mufrad muannas, apa yang terfikir di dalam pemikiran kamu berkenaan mufrad muannas? Mufrad muannas, maksudnya perkataan itu berbentuk tunggal. Okey, dia tunggal, kemudiannya dia juga kenalah dijadikan dalam
keadaan muannas. Okey, muannas. Baiklah. Sebelum itu, Adam ada ke bersama kita? Adam, Taufik ada bersama kita sekarang? Sekejap. Banyak betul skrin. Ada, okey, Adam ada. Taufik ada bersama kita sekarang? Taufik. Zuhaira binti Abdul Rahman. Ini siapa di sebalik profil ni? Hello. Ashraf, saya harap ada bersama kita pada petang ni. Okey, saya akan teruskan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, soalan pertama kita terus. Okey, macam biasa soalan begini dia minta kita untuk ubah. Okey, ubah soalan ini kepada bentuk muannas yang pertama, dan yang kedua mufrad. Okey, mufradah muannasah. Maksudnya dalam kelima-lima soalan ini boleh jadi ada benda yang bukan muannas. Maksudnya dia datang dalam bentuk muzakkar, dalam bentuk jamak dan sebagainya. Okey, jadi dia minta kita untuk ubah kepada bentuk mufrad dan juga muannas. Okey, kemudian pada dahulu. Okey, kita lihat kepada soalan pertama. Soalan pertama minta dia kata huwa mutafawwiqun. Huwa mutafawwiqun fil akademiyah. Fil akademiyah. Okey, apa maksudnya tu? Siapa tahu? Huwa mutafawwiqah fi al-akademi. Fil akademi. Fil akademiyah. Dia, huwa seorang lelaki, mutafawwiqatun. Apa maksud mutafawwiq? Mutafawwiq adalah cemerlang. Okey, cemerlang fil akademiyah, di dalam bidang akademik. Okey. Adam, boleh kongsikan kepada kita, Adam? Huwa mutafawwiqatun. Agak-agak kalau kita tukar dia kepada mufrad muannas, adakah dhamir di sini perlu berubah, Adam? Huwa. Ya? Berubah. Kepada apa tu, Adam? Iya, sebab kita mengikut arahan dia kan. Ubah dia kepada ubah kepada muannas. Jadi lagi satu tak perlulah, sebab dhamir huwa itu merujuk kepada seorang. Jadi kalau hiya pun benda yang sama tetapi berbeza gender sahaja. Jadi kita kata kat sini apa? Hiya. Kita kata hiya. Hiya. Jadi kalau sudah dia ini kita anggap sebagai mubtada ya. Dia punya mubtada. Jadi mutafawwiqun. Kalau mutafawwiqun ini untuk lelaki. Kalau perempuan jadi macam mana? Apa yang perlu kita tambah agak-agak? Taufik ada bersama kita ke? Siapa? Taufik Silap saya ya. Untuk akaun Zuhaira, Taufik ke saya salah? Taufik Taufik. Jadi cuba kamu lihat kepada soalan ni. Dia kata apa? Mutafawwiqun. Ini untuk lelaki kan? Betul tak? Kalau perempuan, macam mana kita nak tukar perkataan ini kepada muannas? Mufrad lagi, tunggal. Apa yang perlu kita ubah dia? Ubah gendernya daripada lelaki kepada perempuan. Macam mana agak-agak? Apa yang nak ditambah? Dia satu huruf sahaja di hujung perkataan. Biasa kalau tanda muannas, apa tanda menunjuk bagi perkataan tersebut, bagi apa-apa perkataan dalam bahasa Arab, kalau dia tu muannas, apakah, macam mana kita tahu? Apa tips dia? Apa yang perlu diletak di hujung perkataan tu? Cuba teka. Adam, tahu Adam?
Apa perkataan tu Adam? Apakah satu huruf sahaja untuk menjadi kita tukar perkataan tadi ni kepada muannas? Apa yang kita tambah? Apa dia? Ta marbuta. Kita tambah ta marbuta ataupun kita panggil ta ni. Jadi kita tulislah mutafawwiqatun. Mutafawwiqatun. Makanya sekarang ni kita sudah ubahlah. Kita sudah mengikut kehendak soalan yang minta kita tukar kepada bentuk mufrad dan muannas. Macam tu. Dia mutafawwiqatun. Ini dia punya mubtada. Okey. Kalau kita ditanya apa itu mubtada, dia punya permulaan cerita dia. Jadi ini dia punya mubtada. Kan? Mana khabarnya? Inilah khabarnya. Ini khabar dia. Okey. Jadi yang baki ayat fil akademiyah kita salin baliklah. Untuk salin balik fil akademiyah. So kita ada sudah markah di sini. Okey? Jelas Sekarang kalau melihat kepada soalan kedua. Soalan kedua dia kata tadi yang pertama ini adalah jumlah. Ini adalah jumlah ismiyah ke fi'liyah ni? Siapa tahu? Ayat yang soalan pertama dia merujuk kepada jumlah ismiyah ke fi'liyah? Siapa nak teka? Humaidi. Ahlan wa sahlan Humaidi. Betul Humaidi. Humaidi, ini agak-agak soalan pertama ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ataupun siapa-siapa nak jawab? Nak teka, ini jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah kan dia start dengan fi'il, betul tak? Jadi kalau ini jumlah dengan bermula, ayat ini bermula dengan dhamir. Jadi dhamir adalah sebahagian daripada isim. Jadi dia adalah jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Okey. Untuk yang pertama. Seterusnya kita lihat kepada soalan kedua. Dia kata dia start dengan fa'il. Intafi'. Dia kata intafi'. Dia adalah fa'il amri, fi'lul amri. Intafi'. Ingat lagi kaedah minggu lepas saya kata cara kita nak kenal pasti ataupun kata kerja 5 huruf. Okay, kalau itu fi'il madhinya asalnya dia begini. Intafa'a. Intafa'a. Ini madhi dia. Fi'il mudhari' dia macam mana? Dan tafi yantafi'u. Tetapi untuk fi'il amri bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, kalau 5 huruf 1 2 3 4 5, fi'il mudhari'nya huruf yang sama, cumanya baris huruf sebelum huruf akhir dikasih baris bawah. Intafi'. Kata intafi' sahaja. Intafa'a dan yantafi'u, kemudian intafi'. Ini merujuk kepada fi'lul amri. Okay, fi'lul amri. Okey. Kemudian dia kata apa kat sini? Dia minta kat kita tukarkan ayat kedua ini kepada mufrad dan muannas. Maksudnya kata kerja sekarang di hadapan kita ini dia datang dalam bentuk muzakkar, suruhan kepada lelaki seorang, perintah kepada seorang lelaki. Intafi' al-waqta. Kemudian dia kata wala tatasakka. Wala tatasakka. Kata kerja dia asal dalam fi'il madhi adalah tasakka'a. Tasakka'a. Macam ni. Nampak ke semua? Adam, Humaidi, Ishraf. Ishraf pula. Siapa tadi? Nama kita? Adam, Humaidi, Taufik dengan Ashraf. Jelas tak dekat skrin kamu? Nampak tak? Tasakka'a macam mana? Tulisan dia. Asal dia tasakka'a. Tasakka'a. Jadi kalau mudhari'nya
Yatasakka'u. Yatasakka'u. Macam gini. Okay. Yatasakka'u. Jadi dalam soalan kita ini, kita ada dua jenis kata kerja. Satu pertama fi'lul amri. Okay. Yang kedua dia adalah fi'lul mudhari'. Tetapi fi'lul mudhari' dia di sini didahulukan dengan huruf la. La ini membawa maksud la an-nahiyah. La an-nahiyah, larangan. Larangan, okay, kata larangan la an-nahiyah ini dia merupakan satu perintah, al-amru. Dia merupakan satu perintah. Dia ada bau-bau perintah macam fi'lul amri juga. Okey. Jadi dua perkara inilah yang kita akan ubah mengikut kehendak soalan. Pertama sekali tukarkan kepada bentuk mufrad. Yang kedua tukarkan dia dalam bentuk muannas. Tetapi soalan ni nampak mudah. Kenapa? Kerana dia hanya perlu ubah sahaja gender kata kerja ni. Tukarkan sahaja kepada perempuan. Okey. Tekan padam dulu. Baiklah. Kalau kamu perhatikan di sini, siapa nak try? Jawab berkenaan macam mana kita nak ubah fi'lul amri untuk lelaki anta. Okay, sorry. Kan anta. Kan untuk fi'l amri adalah anta. Sekejap ya. Astagfirullah. Problem. Anta. Sorry. Anta. Okay, anta. Intafi'. Macam ni. Ingat lagi tak minggu lepas kita belajar intafi'. Ini untuk anta, intafi'. Kalau anti, kalau untuk anti apa yang perlu kita tambah? Satu huruf sahaja. Masih kekalkan bentuknya yang sama, yang asal. Cumanya kita tambah satu huruf sahaja. Siapa nak cuba? Agak-agak apa ya? Apakah huruf tersebut sebenarnya? Humaidi nak cuba jawab? Apa yang perlu kita tambah untuk ubah kata kerja ini kepada bentuk perempuan? Satu huruf saja kita tambah. Rasa-rasa huruf apa tu? Halo? Halo? Semua dengar ke ni? Ada ke depan skrin? Hello? Semua okey ke? Kenapa saya tak dengar suara ya? Hello, Assalamualaikum. Adib, Humaidi, Ashraf, Adam, Taufik. Boleh respon? Adam, siapa? Ashraf. Ashraf, boleh boleh. Ashraf, boleh tak ni? Apa huruf yang kita nak tambah kat sini untuk tukarkan bentuk ya. Huruf ya kita tambah. Jadi daripada intafi ni untuk lelaki, maka kita tukar kepada perempuan jadi intafi'i. Macam ni. So kita tulis kat sini intafi'i. Tukarkan dia. Selesai dari situ. Tulis balik al-waqta. Okay, tulis balik. Tetapi untuk intafa'a yantafi'u, manfaatkanlah maksud dia ya. Pergunakanlah. Manfaatkanlah ataupun pergunakanlah. Itu maksud dia. Kemudian kita teruskan lagi sedikit, iaitu perkataan tambah. Jangan tinggal wala tadi tu. Kemudian yang tinggal kepada kita adalah satu kata kerja tatasakka.
Maksud tatasakka adalah membuang waktu ataupun berkeliaran. Buang waktu, berkeliaran. Itu maksud tasakka. Okey. Saya akan tulis kat sini tasakka ya tasakka'u. Maksud dia adalah berkeliaran. Okey. Tasakka ya tasakka'u. Ya tasakka'u. Tetapi perhatikan, di sini dia ada la di situ. La di situ bila dia ada di hadapan fi'il mudhari', dia ada satu efek, dia ada satu kesan. Kita panggil dia majzum. Okey? Bila ada huruf la kemudian ada fi'il mudhari', mudhari' macam ni, maka fi'il mudhari' ini akan menyebabkan huruf ataupun baris akhirnya digugurkan. Yang paling utama adalah baris akhirnya berubah menjadi baris mati. Ataupun sekiranya dalam susunan kata kerja fi'il mudhari' itu ada huruf ya berakhir dengan ya nun, maka huruf nun kita akan buangkan. Huruf nun tu kita akan gugurkan. Jadi, kalau kita lihat kepada contoh di sini, okey, kalau kita tengok contoh, saya bagi tengok Asalnya dia begini. Ta Allah. Saka'ina. Asalnya begini tau. Asalnya dia begini. Tatasakka'ina. Okey. Ini ayat asal sebab dia merujuk kepada ni dalam teks ini untuk lelaki, tetapi sekarang dia ubah untuk perempuan. Maksudnya kalau fi'il mudhari' bagi anta tatasakka'u, asalnya begini sebab dia untuk anta. Tetapi kalau anti macam di bawah ni, anti, kalau fi'il mudhari' kan dia berakhir dengan ya nun. Jadi sepatutnya tulis begini. Tatasakka'ina. Ini asal dia. Tetapi kerana dia didahulukan dengan huruf la ini, ingat bila ada huruf la yang membawa maksud larangan, perintah supaya jangan buat, maka dalam ayat ini dia kata jangan buang waktu, jangan berkeliaran, maka kita perlu menggugurkan huruf nun di belakang kata kerja ini. Kita buang. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal begini. Wala tatasakka'i. Macam tu. Tatasakka'i. Ini yang kita panggil, kesan kita panggil sebagai, ni di atas ni namanya dipanggil majzum. Majzum ini tanda dia asalnya berbaris mati. Huruf terakhir macam dalam kata kerja ni, asalnya dia berbaris mati sebab merujuk kepada lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, kerana dia dalam fi'il mudhari', asalnya dia ada ya nun. Tetapi bila didahulukan dengan huruf la yang membawa maksud perintah untuk jangan buat, maka kata kerja itu akan menerima kesan majzum. Tanda majzumnya macam mana? Kita gugurkan huruf nun di belakang tu. Jadilah tatasakka'i. Jadi inilah ayat kita yang betul, yang tepat. Sebab kita ada tukar mengikut kehendak soalan. Dia kata ubah kepada mufrad dan musanna. Jadi kita kata dalam bentuk yang baru, intafi'i al-waqta wala tatasakka'i. Jadi begitulah sudah. Okey. Ada soalan setakat ni? Jelas ke? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya berkenaan konsep majzum? Tiada soalan? Tiada. Okey. Saya akan teruskan kepada soalan ketiga pula. Kalau boleh tak, saya nak minta kamu tentukan ayat ketiga ini. Okey, saya nak bagi baris dahulu. Okey.
barisnya begini. Sikit. Okey. Sorry. Inilah. Hafidha 'alal irdi wala takhtalita ghaira syar'i. Ha. Hafidha 'alal irdi wala takhtalita ghaira syar'i. Maksud dia apa? Dia kata, kamu berdua wahai lelaki, jagalah maruah. Hafadha yuhafidhu. Hafadha yuhafidhu ini, okey, kata kerja hafadha. Ini madhi dia bergabung dengan huruf ala untuk bawa maksud peliharalah, dia kata. Hafadha ala, pelihara. Jadi kalau hafidha ini adalah bentuk fi'lul amri. Ini adalah bentuk fi'lul amri. Suruhan. Okey. Kemudian kamu tapi di sini ada alif. Maksudnya apa? Dia kata perintah ini untuk dua orang. Wa kamu berdua wahai lelaki, jagalah maruah. Dia kata jagalah al-ardi, maksud dia maruah. Okey. Kemudian diikuti lagi dengan satu arahan baharu, tetapi arahan itu berasal daripada fi'lul mudhari' yang didahulukan dengan huruf apa ni? La an-nahiyah. La an-nahiyah bila masuk ataupun berjumpa dengan fi'lul mudhari', maka dia akan menyebabkan pengguguran satu huruf yang kita panggil, keadaan ini dipanggil majzum. Keadaan ini dipanggil majzum. Okey. Asalnya dia kata apa tahu? Takhtalitu ataupun madhi dia adalah ikhtalata. Ini asal dia. Ikhtalata. Dia punya mudhari' yakhtalitu. Tapi ini untuk dia. Okey. Apa maksud ikhtalata, yakhtalitu? Ikhtalata membawa maksud bergaul, bercampur. Itu maksud dia. Kemudian dia kata di sini dia tujukan untuk seorang ataupun untuk dua orang lelaki. Ini kalau huwa seorang sahaja, huwa yakhtalitu. Kalau anta takhtalitu. Macam inilah asal dia, betul tak? Anta takhtalitu. Kalau dua orang, antuma takhtalitani. Inilah ayat kita sekarang ini ada nombor 2. Dalam soalan dia asalnya begini. Takhtalitani. Okey, asal dia nombor 2, takhtalitani. Okey. Tetapi kerana dia dimulakan dengan la ini adalah la larangan. Jangan, menunjukkan perintah. Jadi bila ada di hadapannya la, maka fi'il mudhari' mesti digugurkan nun tersebut. Jadilah begini, wala takhtalita. Okey? Ghaira asy-syar'i. Dan jangan bergaul pada perkara yang bukan syarak, ataupun jangan mencampuri perkara yang tidak baiklah. Okey. Jadi sekarang soalan minta kita ubah kepada mufrad dan muannas. Jadi macam mana kita nak ubah kepada mufrad muannas? Agak-agak apa yang perlu kita ubah? Dan kalau kamu perhatikan di sini, yang perlu kita ubah macam biasa, kata kerja ada 2 ni. Inilah yang perlu kita ubah supaya dia mengikut kehendak soalan, iaitu mufrad muannas. Jadi kalau untuk mufrad, kalau hafadha yuhafidhu adalah dia punya mufrad mudzakarnya hafiz, baris mati. Ini fi'il 4 huruf. Bila kata kerjanya hafadha yuhafidhu. Okey. Kalau amarnya macam biasa, fi'lul amar, huruf sebelum huruf akhir kita kasih baris bawah dan huruf terakhir jadi baris mati. Jadi ini untuk seorang, kamu peliharalah, kau jagalah. Kalau untuk 2 orang, hafizah,
Tapi kalau untuk perempuan apa jadi? Apakah huruf yang perlu kita tukar? Apa yang perlu kita tambah di hujung kata kerja? Agak-agak apa huruf tersebut? Siapa boleh teka? Apa huruf tu? Ya. Huruf ya, betul. Jadi kita tukar sahaja. Kan asalnya Hafiz, jadi tukar untuk jadikan dia sebagai anta, kan? Pada anti, perintah kepada seorang perempuan, maka kita jadikan begini. Hafizi. Hafizi. Ada pemanjangan suara sikit sebab ada ya, kan? Jadi Hafizi. Jadi perintah ini mengikut sudah perubahan ini sudah mengikut kehendak arahan, yang mana kita ubah kepada bentuk mufrad muannas, perintah kepada seorang perempuan dan seorang perempuan. Jadi jawapannya hafizi. Kita tulis kat sini lah, hafizi alal irdi. Macam tu. Okay, kita tulis balik di bawahnya benda yang sama. Tetapi ada satu lagi, wala takhtalita. Jadi untuk ini takhtalita ini untuk dua orang lelaki. Jadi kalau untuk dua orang perempuan macam mana? Kalau kita nak ubah kepada bentuk seorang perempuan, rasa-rasa apakah bentuk asal dia dalam fi'il mudhari' dia? Siapa tahu? Apa bentuk asal dia dalam fi'il mudhari'? Takhtalitu. Kita tengok tasrif ya. Kita tengok tasrif. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Anta. Allah, kenapa buruk kejap ya? Anta takhtalitu. Antuma. Siapa tahu? Antuma apa? Apa jawapan dia? Antuma? Apa agak-agaknya? Antuma apa? Takhtalitani. Tambah alif nun di belakangnya. Jadi takhtalitani. Takhtalitani. Kalau antum? Kalau antum apa? Apa yang perlu ditambah di hujung kata kerja mudhari' tu? Antum, apa yang ditambah? Waw nun. Jadi apa dibaca tu? Takhtalituna. Takhtalituna. Okey, kita bahagian lelaki dah settle. Kita nak bagi kepada yang perempuan supaya lagi dekat dengan soalan kita, betul tak? Sekarang kita tengok. Okey. Sekarang kalau anti. Kalau anti, apa yang perlu diubah? Apa yang perlu ditambah sebenarnya di hujung kata kerja untuk menunjukkan perempuan? Maksudnya kamu bergaul. Anti apa? Kalau yang lelaki tak ada tambah apa-apa. Kalau untuk bezakan dengan perempuan, apa yang kita tambah di belakangnya ni? Siapa tahu? Dua huruf juga. Dapat tak? Apa huruf tersebut? Agak-agak huruf apa? Dia berakhir dengan nun, dan di antara huruf nun dengan ta tu huruf apa? Siapa tahu? Ya nun. Jadi anti takhtalitina. Macam tu. Anti takhtalitina. Antuma macam biasa, ingat bentuk dia sama dengan lelaki. Antuma lelaki dan perempuan bentuk dia sama. Tapi kalau antunna, last untuk antunna. Alang-alang kita lengkapkan tasrif dia, saya habis terus. Jadi kalau antunna, tambah nun sahaja, cuma barisnya berbeza. Dia jadi begini. Takhtalitna. Macam gini. Antunna takhtalitna. Antunna takhtalitna. Okey, tapi kita nak fokus dekat yang sini lah, yang merujuk pada soalan kita. Okey, sekarang soalan kita adalah jadi kita kena ubah. Kita kena berubah. Okey,
Bila ada la di hadapan, ada la di hadapan ni, dia tak boleh kekal macam gini. La takhtalitina, tak boleh. Kerana la ini adalah perintah, larangan, jangan. Jadi kata kerja ini akan menerima kesan larangan yang kita panggil sebagai majzum. Kerana la ini, la an-nahiyah adalah membawa maksud jangan. Jangan yang terkategori dalam majzum lah, ataupun dia menyebabkan kata kerja menjadi sukun ataupun digugurkan huruf sebelum huruf menggugurkan huruf akhirnya dalam fi'il. Macam di sini kan, adalah kemudian fi'il. Bila dia berjumpa, huruf nun ini, huruf terakhir kita gugurkan. Jadi apa? Jadi apa di sini? Ayat yang baru kita kata la takhtaliti. Macam ni. La takhtaliti. Makanya di sini kerana la ini adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah, nahiyah larangan, yang mana dia termasuk dalam kategori huruf jazam. Huruf yang akan menyebabkan kata kerja akan dijadikan huruf akhirnya berbaris mati ataupun huruf akhirnya itu digugurkan. Okey, jadi kita tulislah dekat sini. Kita punya apa? Kita punya jawapan kat sini. Tulis lengkap. Kita kata apa? Wala takhtaliti. Macam gini. Kan sekarang ni kita sedang menyuruh seorang perempuan. Kan soalan minta kita ubah kepada mufrad dan muannas. Jadi takhtaliti ni adalah mufrad muannas. Kita tulislah hafizi alal ardi wala takhtaliti. Yang ghair syar'i kita kekalkan. Okey? Macam tu. Berapa saya punya bateri? Okey. Matikan dulu. Apa benda saya cakap tadi ya? Berkenaan dengan okey. Jadi di situ perubahan dia. Okey. Jadi untuk soalan yang seterusnya pula kita tengok antuma. Antuma, dua orang lah kan, kamu berdua. Apa yang kamu berdua situ? Dia kata tata'awanani. Tata'awanani. Antuma tata'awanani li tartibi al-makatibi. Li tartibi al-makatibi. Kamu berdua, dia tak kisah sama ada untuk lelaki kan untuk perempuan. Tapi yang penting sekarang di sini dia merujuk kepada dua orang. Macam mana kita tahu? So ada dhamir. Ada dhamir. Kemudian kata kerjanya pun ada alif nun. Makanya kita tahu kedua-dua perkara ini iaitu dhamir dan fa'il inilah yang akan kita ubah mengikut kehendak soalan. Okey? Jadi li tartibil makatib tak perlu diubah. Ditartib, kamu berdua menyusun. Kamu berdua menyusun apa? Menyusun pula. Ta'awana. Ta'awana adalah kata kerja 5 huruf. Ini bentuk madhi dia. Kalau mudhari'nya apa? Ya ta'awanu. Ya ta'awanu. Ini bentuk mudhari' dia. Okey? Jadi sekarang tata'awanani. So sekarang merujuk kepada dua orang. Okey? Ditartib, untuk menyusun. Susun apa di situ? Tartib al-makatib. Al-makatib adalah jamak kepada perkataan maktabun. Maktabun. Ni dia punya mufrad. Maktabun adalah meja. Jamaknya makatib. Okey, tapi sekarang fokus kita adalah kita nak ubah antuma dan tata'awani kepada bentuk arahan soalan. Dia kata apa situ? Mufrad muannas. Sekarang jadi dua. Kita nak tukar jadi satu. Macam mana kita nak ubah? Antuma tukarlah kepada anti. Betul tak? Anti. Senang.
Yang susahnya nanti ataupun yang sedikit sulit daripada kata kerja tata'awanan. Ditartib al-makatib, salin balik macam biasa. Okey? Jadi, tata'awanani. Kalau untuk perempuan, apa yang perlu kita ubah? Tadi kawan kamu ada sebut tadi. Rasa-rasa apakah perkataan tersebut? Ubah kepada huruf apa? Tambah di hujungnya sejak, tukar di hujung kata kerja. Apa dia? Siapa tahu huruf apa? Apa huruf tu? Agak-agak. Jelas ke? Yanun. Yanun. Tukar kepada yanun. Jadi anti tata'a wa nina. Begitu saja. Anti tata'a wa nina. Litartibil makatibi. Macam tu. Okey? Okey, sedikit lagi sebelum kita masuk pada soalan bentuk baharu. Okey, tasawwaqa. Jadi sini nombor 4 tak ada masalah ya. Saya pun nampak soalannya pun nampak macam mudah kan? Tak susah gitu kan? Sebab kita tahu dia ni bermain-main dengan dhamir, dengan tasrif fa'il. Okey, lagi satu kalau kamu perasan kata kerja yang dia guna pakai pun semuanya lebih daripada 3 huruf. Dan kata kerja sekiranya lebih daripada 3 huruf, dia sangat sebenarnya dia mudah untuk kita agak tasrif. Okey, sebab bentuknya sentiasa bentuknya fix, dia tak berubah banyak sangat. Okey? Perkataan yang terakhir ataupun soalan yang terakhir. Kita tengok sini kata soalan terakhir saya bagi baca dahulu. Tasawwaqa az-zabunu fil internet. Sekarang saya rasa kamu dapat agak ada apa maksud fil internet tu. Di dalam internet lah kan, betul tak? Betul tak? Dalam fil internet, di dalam internet. Jadi kita nak tahu pada perkataan tasawwaqa sama zabun. Az-zabun maksud dia pelanggan. Pelanggan. Pelanggan lelaki je lah. Macam mana kita tahu pelanggan lelaki? Kerana pada perkataan ini tak berakhir dengan ta taknis. Jadi kita tahu dalam soalan begini ada dua perkara yang kita kena ubah mengikut kehendak soalan. Fa'il dan juga isim mengikut kehendak soalan. Jadi, okey, kita nak tengok kata kerja tasawwaqa. Asalnya gini, tasawwaqa. Okey, kita tengok ya. Tasawwaqa. Okey, saya nak tanya, berapa huruf dalam kata kerja ini? Berapa hurufnya? Siapa tahu? Berapa huruf dia? Tasawwaqa. Berapa huruf dia? 5. Jadi dia kata kerja lebih daripada 3 huruf. Okey. Tasawwaqa mudhari'nya adalah yatasawwaqu. Macam tu. Yatasawwaqu. Tasawwaqa yatasawwaqu. Okey. Pernah dengar tak perkataan suq? Sorry. Tak cantik. Sekejap Suq. Pernah dengar tak perkataan suq? Siapa tahu? Pernah dengar tak perkataan suq? Siapa tahu? Kita selalu pergi ke kawasan ni. Kita selalu pergi ke lokasi tempat ni. Apa maksud suq? Pernah dengar tak perkataan suq? Siapa boleh teka? Apa itu suq? Pernah dengar? Suq. Tak pernah dengar perkataan suq? Suq maksud dia pasar. Suq maksud dia pasar. Jadi kata kerja yang terhasil daripada di pasar ni apa dia? Agak-agak tasawwaqa. Apakah perbuatan yang dilakukan di pasar?
Apa dia? Siapa tahu? Membeli. Membeli, berbelanja. Berbelanja. Maksudnya, kita boleh tahu. Ayat ini nak bercerita berkenaan berbelanja. Siapa yang berbelanja? Pelanggan. Az-zabun adalah pelanggan. Pelanggan di internet. Pelanggan berbelanja di dalam internet. Okey. Sekarang dia minta kita ubah kepada bentuk mufrad dan muannas. Kata kerja tasawwaqa adalah fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi untuk muannas, agak-agak apa yang perlu kita tambah dalam tasrif? Kalau huwa tasawwaqa macam begini. Kalau hiya apa kita nak cakap? Apa huruf yang ditambah di hujungnya ni? Yang di hujung ini, apa kita nak tambah? Huruf apa? Supaya nak pisahkan dia. Okey, sekejap. Tasawwaqa dia adalah fi'il madhi. Ingat fi'il madhi? Fi'il madhi fi'il madhi apa yang ditambah di hujungnya untuk hiya? Alif nun. Okey. Begini. Bila alif nun ingat alif nun ditambah di hujung kata kerja khas untuk fi'il mudhari'. Macam begini. Saya tuliskan sebentar. Kita bagi contoh ya'kulu. Ya'kulu untuk huwa. Betul tak? Huwa ya'kulu. Kalau kita cakap kamu berdua, antuma dua kan? Kamu berdua sedang makan. Jadi kita akan ubah ya ini kepada huruf ta. Betul tak? Kita akan ubah kepada huruf ta. Jadi begini. Ta'kulu. Tapi ini seorang. Tapi kalau ada dua orang, jadi kita tambah alif nun di belakangnya. Betul tak? Jadi begini. Ta'kulani. Betul kan? Tetapi ini adalah fi'il mudhari'. Betul tak? Ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'lul mudhari'. Tapi ini tasawwaqa. Tasawwaqa adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi, ingat fi'lul madhi dia di bahagian hadapan kata kerja ini. Ini hadapan kata kerja, tak ada penambahan. Tiada penambahan. Yang ditambah di mana? Di hujungnya. Setiap kali berubah gender, berubah dia punya dhamir, maka fi'il mudhari' akan berubah. Fi'il madhi akan berubah di hujung kata kerja. Di hujung kata kerja sahaja yang kita akan tambah ataupun kita akan ubah. Okey? Jadi agak-agaknya, apakah untuk perempuan kan tasawhiya ini sekarang ni huwa tasawwaqa. Tetapi kalau hiya apa ditambah? Satu huruf sahaja untuk bezakan dia antara lelaki dengan perempuan. Agak-agak apakah huruf tersebut? Kalau huwa tasawwaqa. Kalau huma tasawwaqa macam begini. Kalau hum tasawwaku macam gini. Tasawwaku. Nampak jelas Tetapi kalau hiya macam mana? Apa yang ditambah di huruf satu huruf sahaja? Ta. Jadi kita tambah huruf ta. Tasawwaqat. Macam gini. Tasawwaqat. Jadi di sini kita tulis apa? Tasawwaqat. 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 Kemudian az-zabunu ini kan untuk lelaki. Jadi kalau untuk perempuan kita tambah ta sahaja di belakangnya. Jadi kita tulis az-zabunatu. Fil internet kita salin balik dekat sini. Jadi kita sudah ubah kerana arahan soalan minta kita tukar kepada mufrad dan muannas. Jadi daripada tasawwaqa az-zabunu fil internet, jadi ayat tasawwaqat. Ini tasawwaqat dhamirnya apa?
dia. Ha, tasawwaqat az-zabunatu fil internet. Okey Syabab? Ada soalan tak setakat ni? Ada sebarang soalan? Semua jelas ke berkenaan konsep perubahan? Ini ingat beza di antara fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Fi'lul madhi, okey, fi'lul madhi macam gini. Fi'lul madhi yang ditambah di hujung kata kerja. Okey? Macam kita kata kalau kita kata macam katabat kan. Katabat. Di kawasan inilah yang kita tambah. Di hujung kata kerja itu yang kita tambah dhamir ataupun tambah huruf mengikut dhamir dia. Mengikut bilangan, mengikut tasrif lah. Tapi kalau fi'lul mudhari', al-fi'lul mudhari', kata kerjanya itu kekal macam katabah kan. Tapi di hadapannya mesti ada tambah huruf untuk tanda dia itu mudhari'. Dan kalau dia itu ramai ke, untuk perempuan ke, untuk dua orang ke, di bahagian belakang inilah yang kita tambah. Kalau untuk dua orang tambah alif nun. Yaktubani. Kalau untuk dua orang perempuan, di hadapan ini perlu kita ubah kepada ta. Jadi taktubani, dua orang perempuan. Kamu dua orang perempuan. Antuma taktubani. Macam tu. Okey? Jadi kita telah selesai berkenaan konsep untuk soalan pertama ni. Boleh sekarang kita akan berpindah ke link kedua, boleh ke? Syabab, kita tinggalkan dahulu link sekarang ini, kita berpindah kepada link yang kedua. Okey? Kita masuk kepada link yang kedua. Boleh tinggalkan sekarang, boleh keluar daripada Gmeet ini, masuk ke link yang kedua. Kedua start sekarang. Ya Allah, mana sudah lihat 5. Okey, kita teruskanlah ya. Kita boleh masuk sekarang kepada soalan yang kedua pula. Soalan kedua ini dia berbeza pula, okey? Soalan kedua ini berbeza kerana apa? Kerana soalan ini minta kita betulkan. Dia kata apa tahu kat sini? Dia kata sahih al-kalimat allati tahtaha khat ma'a taghyir ma yalzam. Dia kata sekejap saya respon dulu. Okey. Soalan ini dia minta kita betulkan sahih, betulkan perkataan yang di bawahnya al-khat. Khat ini maksudnya yang bergaris, okey? Khat yang bergaris. Bersama perubahan yang lazim. Okey? Jadi soalan ini fokus pada yang bergaris sahaja. Dalam masa yang sama kamu kena salin balik keseluruhannya. Maksudnya kamu kena ubah yang betul. Ini yang bergaris ni semua salah ni. Ubah dulu pada yang betul, kemudian yang kedua kamu salin balik
ayat tersebut mengikut yang betul, mengikut sistem yang betul dah lah. Mengikut, maksudnya kamu masukkan perkataan yang dah diperbetul. Okey? Jadi kalau kita tengok soalan di sini, soalan yang pertama, dia kata berkenaan apa tu? Suara saya jelas Suara saya sampai? Adam, Taufik, dengar ke suara saya? Jelas Okey. Kemudian kita tengok di sini. Kana, kita ada kana as-sariquna mutawaqqifani min jarimatihi. Dia kata salah pada dua perkataan tersebut. Okey. Kenapa? Okey. Pertama sekali kita tengok kana. Ingat lagi tak? Kana kan kita panggil kana wa akhawatuha. Betul tak? Kana wa akhawatuha. Kana ini dan kawan-kawan seperti kana, amsa, asbaha, bata. Dia ada banyak kawan-kawan dia. Laisa, sara. Ini semua dipanggil kawan-kawan kepada kana. Tapi semua ini berfungsi satu. Berkongsi tugas yang sama. Bila dia selepasnya ini ada isim, selepas isim itu ada khabar. Maksudnya isim di sini adalah menjadi isim kana. Kita panggil isim kana. Macam kita cakap kana Muhammadun. Okey. Muhammad adalah isim kepada kana. Kemudiannya dia punya baris isim itu adalah baris marfu'. Okey. Khabarnya, perkataan selepas isim kana dipanggil khabar. Khabar kana. Khabarnya mesti mansub. Kita kata si Muhammad ini nasyitan, rajin. Jadi kita kata nasyitan. Nasyitan. Khabarnya mesti mansub. Okey, khabarnya mesti mansub. Nasyitan. Perhatikan. Okey. Nasyitan. Muhammad ni adalah isim kana. Okey, dia mesti marfu' berbaris depan. Khabarnya ini mesti mansub. Okey, khabar mesti mansub. Apa sahaja bentuk perkataan yang pasti tanda khabar kana itu, kedudukan i'rab bagi khabar kana adalah mansub berbaris atas ataupun dengan huruf ya. Jadi kalau kita mau tengok di sini, perhatikan dia kata apa? Kana as-sariquna, pencuri kan? Pencuri-pencuri tersebut apa? Dia kata as-sariquna. Jadi ini adalah isim kana. Ini adalah isim kana. Mana khabarnya? Khabarnya pada perkataan yang bergaris ni lah. Inilah khabar dia. Ini adalah khabar kana. Kita kata tadi khabar kana mesti mansub. Mesti mansub. Mansub ni dia sama ada dua keadaan. Kalau dia perkataan tunggal, macam perkataan nasyitan ini, maka dia huruf akhirnya itu berbaris atas. Tetapi kalau perkataan itu dalam bentuk musanna, kan? Macam mu'allimani ke, mu'allimuna ke, kan? Macam gini. Dia ni kan melibatkan bilangan untuk dua orang, untuk ramai. Tapi dalam keadaan mansub, dia bertukar kepada huruf apa? Siapa tahu? Kita cakap mansub bukan dengan fathah, bukan dengan baris atas, tetapi dia mansub dengan huruf. Apakah huruf tersebut? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Adam, Taufik. Siapa? Taufik kan? Apa huruf tersebut? Kalau dia duduk di tempat khabar kana, dia tak boleh kekal macam ni. Dia kena berubah untuk menunjukkan dia ini menerima kesan i'rab daripada kana. Dia mansub dengan huruf apa? Siapa tahu? Apa huruf tersebut? Mansub dengan huruf apa? Dia akan berubah. Dia tak boleh kekal begini.
Kalau kita cakap kan, kita nak cakap mutawaqqifani adalah khabar kepada kana. Kan kita tahu khabar kepada kana mesti mansub. Mansub ini bertanda baris atas asalnya kalau dia perkataan tunggal macam nasyitan. Tetapi kalau yang berakhir dengan alif nun, macam mana kita nak tandakan dia dengan tanda mansub? Tak boleh dengan baris. Tapi kita kena beri tanda dengan huruf supaya dia itu berubah tempatnya, berubah kedudukannya kepada mansub. Jadi, apakah huruf tersebut? Siapa tahu? Apa Alif. huruf? Kalau di sini sudah alif, di sini sudah alif. Jadi apa yang kita nak ubah? Kita ubah kepada huruf ya sebagai tanda dia mansub. Jadi di sini sepatutnya dia kena tulis apa tahu? Mutawaqqifaini. Dia jadi gitu. Tak cantik warna biru, tapi warna hitam. Okey. Mutawaqqifaini. Begini sebenarnya. Jadi inilah adalah, jadi mutawaqqifaini adalah khabar kepada kana. Okey, saya tulis. Okey, kita tengok, kita tulis begini ya. Kana as-sariquna. Ini jawapan yang sebenar sudah. Kana as-sariquna mutawaqqifaini. Okey, as-sariqun maksud dia pencuri. Okey, mutawaqqif daripada kata kerja apa? Kata kerja asal dia adalah begini. Tawaqqafa. Maksud dia bertaubat ataupun berhenti sudah. Cuci tangan sudah dia tak buat sudah. Jadi dia kata apa sini? Kana as-sariquna. Jadi ini adalah isim kana. Ini adalah isim kana. Di sini adalah khabar kana. Khabar kana kita cakap dia mesti mansub. Tak kisahlah mansubnya itu dengan baris sekiranya dia itu perkataan tunggal. Okey, macam nasyitan. Dia tunggal kan? Ataupun dia itu muannas, tak ada masalah. Kita nampak baris akhir itu berubah di belakangnya. Tapi kalau macam perkataan yang berdua macam gini, muallimani, ada alif nun, ada waw nun. Macam mana kita nak ubah dia kepada bentuk mansub? Ini alif nun, waw nun ini adalah dalam keadaan marfu'. Perkataan ini mesti tidak menerima kemasukan unsur asing. Macam di sini, kan? Kenapa berubah? Kerana ada unsur asing. Apakah unsur tersebut? Kana. Kana itulah yang menyebabkan baris di sini berubah. Di perkataan yang seterusnya pun turut berubah. Oleh kerana huruf di sini ataupun perkataan di sini, okey, dia berakhir dengan alif nun pada asalnya, kan? Ayat asal macam mana tahu? Sebelum masuk kana, dia tulis begini saja asalnya. As-sariquna mutawaqqifani. Astagfirullah. Sorry, saya silap. Bukan musanna, dia adalah waw nun, ya Allah. Dia adalah waw nun. Sebab kita kata as-sariqun kan jamak. Asalnya adalah as-sariquna mutawaqqifuna. Mutawaqqifuna. Ini ayat asal dia. Mutawaqqifuna. Pencuri-pencuri tersebut sudah berhenti. Jadi sekarang kita nak ubah ayat kita ini kerana ada masuknya kana di hadapannya. Kana ini akan menyebabkan baris pada perkataan di sini yang kita panggil khabar, ini kan mubtada asalnya. Ini kan khabar. Ini ayat asal. Tetapi
bila kita masukkan di hadapan khabar itu kana, maka baris pada khabar mesti berubah. Baris pada khabar mesti berubah. Jadi bila kita masukkan kana di hadapan sini, okey, as-sari pun dia kekal. Sebab dia kan isim kana. Isim kana macam biasa dia sentiasa marfu. As-sarikuna marfu. Kenapa kita tahu dia marfu? Kerana ada waw. Marfu'nya di sini bukan dengan huruf. Okey, marfu'nya dengan huruf waw. Sebab dia jamak. Kan? Betul tak? Jadi mutawaqqifun ini yang akan berubah. Macam mana berubahnya? Berubah kerana tidak masuki oleh kana. Dan sekarang di sini khabar menjadi milik khabar kana. Khabar kana sentiasa mansub. Jadi macam mana kita nak ubah? Mutawaqqifina. Mutawaqqifina. Jadi kita tahu bahawasanya perkataan yang asalnya mutawaqqifuna ini sekarang di sini dia marfu dengan huruf waw. Tetapi oleh kerana dia sudah duduk di tempat khabar kana pula sentiasa mansub. Kerana dia ini adalah perkataan yang berakhir dengan waw nun, kita tahu dia jamak. Dan perkataan kalau jamak, bila dia itu berakhir dengan waw nun, maka dia berubah kepada huruf ya. Dan huruf sebelum huruf ya berbaris bawah. Jadi ayatnya kita begitu sebeginilah sudah. Kana as-sarikuna mutawaqqifina. Jelas ke tu? Laju ke saya cakap? Jelas ke? Ada sebarang soalan setakat ni? Adam ke Taufik ada soalan? Tak ada soalan ke? Jelas Jelas. Okey. Sekarang ada satu lagi yang tertinggal, iaitu pada perkataan min jari matihi. Min jari matihi. Kita padamkan dulu supaya nampak kemas sikit. Di sini Macam biasalah, jawapannya tadi tu kana as-sarikuna mutawaqqifina. Okey. Mutawaqqifina. Cumanya ada satu benda lagi yang dia gariskan, iaitu pada perkataan jari matihi. Jari matihi. Okey, saya nak tanya kamu. Dhamir ha di sini kan? Kamu nampak tak dhamir ha di belakang ni? Ha tu untuk siapa? Seorang ke dua orang? Sebab kita tahu ha ni maksudnya nya kan? Jadi ayat ini nak cakap pencuri-pencuri tersebut sudah berhenti daripada jenayah mereka. Jadi ha tu kembali kepada siapa agak-agak? Siapa tahu? Kita tahu kan dhamir mesti kembali kepada satu kata nama yang disebut sebelumnya. Betul tak? Jadi ha tu kembali kepada siapa sebenarnya? Siapa tahu? Ha tu kembali kepada siapa? Siapa tahu? Ha tu kembali kepada siapa? Nya tu kembali kepada siapa agak-agak? Nya tu kembali kepada siapa? Berapa orang? Kepada berapa orang dia tujukan? Seorang ke, dua orang ke, tiga orang? Siapa tahu? Berapa orang dia kembali? Kepada berapa orang dia kembali? Ada yang nak cuba? Adam ke Taufik? Ha tu kembali kepada berapa orang? Seorang ke dua orang? Ataupun ramai? Sekejap, kamu cakap siapa tu? Seorang, tetapi soalan, betul lah tu, seorang. Tetapi isim kana di sini kalau kamu perhatikan dia ada berakhir dengan waw nun. Jadi dia adalah ramai. Jadi kita kena ubah ha ni kepada apa? Siapa tahu? Diubah kepada apa? Kita hanya ubah dia kepada bentuk jamak. Sebab isimnya, isim kana di sini kan jamak. Maka kita kena ubah mengikut
supaya nampak seragam, nampak selari. Jadi semua domirnya merujuk kepada orang yang sama. Jadi ha kita tukar kepada hum. Jadi jarimatihim. Macam ni. Jarimatihim. Ini yang kita ubah. Sebab ha ni untuk satu orang, maka kita tukar kepada ramai kerana hum. Kerana sekarang konteks ayat ini bercerita berkenaan ramai. As-sarikun, jamak kan? Waw nun. Jadi kita tukar dia kepada hum. Jadi hum ini kembali kepada as-sarikun, yang mana dia merupakan jamak. Okey? Jadi ayat yang sebenar yang dah diubah, kana as-sarikuna mutawaqqifina min jarimatihim. Macam tu. Okey? Boleh? Saya harap kamu dapat tangkap berkenaan dengan perubahan ini. Perhatikan betul-betul apa yang dia cuba sampaikan. Maksudnya kamu kena kenal pasti berkenaan dengan konsep. Sebentar ya. Kamu kena kenal pasti orang kata apa kenal pasti dahulu domirnya ataupun kepada siapa dia tujukan, berapa bilangan objek tersebut, sama ada satu ke, dua ke ataupun ramai. Okey? Soalan nombor 2, kalau kita tengok soalan nombor 2, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, ruwadul amal. Baris dia ruwadul a'mali najihun fi tijaratihi. Okey, tapi ayat ni salah kerana dia gariskan pada perkataan najihun. Dia gariskan pada perkataan najihun. Okey? Kamu perhatikan dekat sini, dia gariskan perkataan najihun dan juga tijaratihi. Agak-agak kenapa? Kenapa dia gariskan? Kerana perkataan ataupun dia punya mubtada di sini, ini mubtada ni, ini mubtada dia. Ini mubtada dia. Ini khabar dia. Sekarang mubtadanya datang dalam bentuk perkataan jamak. Ruwad adalah jamak kepada raib. Ini mufrad. Ini mufrad dia. Kalau jamaknya adalah ruwad. Dia nak cakap ruwadul a'mali merupakan taikun perniagaan. Bos-bos. Raib ketua. Ruwadul a'mal adalah bos-bos lah. Kita tak panggil bos-bos bisnes. Bos-bos perniagaan. Okey? Jadi mubtada'nya sudah datang dalam bentuk jamak. Jadi kalau mubtada'nya sudah jamak, maka khabarnya pun mesti datang dalam bentuk yang sama, mesti seragam. Jadi sekarang dia gariskan pada perkataan najihun. Najihun dia merujuk untuk seorang ke jamak? Siapa tahu jawapan dia? Najihun untuk seorang ke jamak? Cuba teka. Najihun untuk seorang ke jamak? Adam, Humaidi, Taufik. Najihun untuk seorang ke, untuk mufrad ke, untuk jamak? Cuba teka. Najihun untuk seorang ke, untuk ramai? Sebab mubtada'nya, dia punya permulaan di sini sudah datang dalam bentuk jamak. Jadi khabarnya di sini najihun. Seorang ke ramai? Cuba teka. Ramai. Jadi bila Allah silap. Sekejap. Jadi bila sudah ramai, jadi kalau sudah ramai maksudnya najihun sepatutnya dia khabar untuk yang ramai, tapi
Najihun di sini datang dalam bentuk mufrad. Najihun berjaya. Tapi ini mufrad, ini bentuk dia mufrad. Jadi kalau kita nak ubah kepada jamak, jadi macam mana? Apa yang perlu kita tambah? Kita nak ubah dia kepada jamak. Najihun ini untuk mufrad. Tapi kalau untuk jamak, apa yang perlu ditambah? Supaya dia menjadi seragam dengan dia punya mubtada. Apa yang perlu ditambah? 2 huruf sahaja. Siapa tahu? Apa huruf tersebut? Agak-agak. Waw nun. Jadi kita tambahlah na ji. Sorry. Allah. Allah. Silap. Jadi tambah gini. Salah lagi. Na ji huna. Najihuna. Jadi kita tulis sini. Ruwadul a'mal tulis balik. Najihuna. Tukar lagi. Najihuna. Najihuna fi. Sekarang ada lagi pengulangan di sini. Ha di sini. Ha ni untuk seorang dalam perniagaan mereka. Kita bercakap mereka ini kembali kepada ruwadul a'mal. Kembali kepada mubtada'nya. Mubtada'nya sudah jamak. Jadi dhamir di sini pun mesti jamak. Jadi apa yang kita perlu tukar? Tijarati. Apa dia? Apa huruf terakhir yang perlu kita ubah supaya dia seragam? Apa huruf dia? Siapa tahu? Adapun dhamirnya, apa yang perlu kita ubah di situ? Hum, betul. Barakallahu fiik, mubarak alaik. Jadi kita ubah kepada hum. Pastikan ya, jangan kamu tulis begini. Ini bukan dhamirnya, dia begini, hum. Jadi ruwadul a'mali najihuna fi tijaratihim. Baru nama. Baru ayat kita sudah tepat. Okey? Macam tu. Jadi saya harap kamu dapat perhatikan betul-betul dia punya perubahan. Lihat kepada bilangan perkataan tersebut. Dan kemudian sesuaikan kembali supaya dia nampak seragam. Jadi yang salah itu kamu kena tengok ayat yang asal dia dekat mana. Okey? Soalan ketiga. Ya syabab, dia kata. Wahai pemuda, wahai remaja-remaja, dia kata. Tak boleh pesan. Sekejap Sebentar. Berapa sepatus ni? 43. Saya cas dulu. Okey. Sekarang tak boleh pesan lagi. Sekejap hang pula. Sebentar. Aku panas kan. Sekejap ya. Close dulu. Okey. Soalan seterusnya kita gunakan whiteboard lah. Mana whiteboard sini? Sebentar ya sebab
Soalan ketiga dia kata tadi, ya syababu, ihzar, dia kata hati-hati kan, dia kata ihzar. Okey. Dia kata kat sini, ya syabab ihzar minal umurid tafih. Saya harap semua masih bersama dengan saya. Saya minta maaf atas kekurangan. Okey. Dia kata ya syabab ihzar, berhati-hatilah. Yang berhati-hati daripada al-umur. Al-umur adalah jamak kepada amrun. Okey. Amrun. Jamaknya umurun. Okey. At-tafih, perkara yang tidak penting. At-tafih, perkara yang tak berfaedah boleh. Tetapi sekarang, kenapa dia gariskan di sini pada kata kerja, dan yang kedua pada kata nama? Kamu tengok, dia kata ya syabab. Syabab ini merujuk kepada seorang ke ramai? Syabab ni seorang ke ramai? Siapa tahu? Syabab berapa orang? Seorang ke, dua orang ke, ramai? Siapa tahu? Syababun, untuk seorang ke ramai? Halo, Adib? Adib ke, Taufik ke? Berapa orang tu syababun? Syababun untuk berapa orang? Agak-agak. Syababun untuk ramai. Syabab untuk ramai. Jadi kalau kita tahu syababun untuk ramai, jadi ihzar ini kata perintah. Kata perintah untuk seorang. Kata perintah untuk seorang. Jadi bila kata perintah untuk seorang, kerana syabab itu adalah ramai, dia tengah menyuruh seorang, dia tengah menyuruh yang ramai, maka kata kerjanya pun kena seragam. Jadi ihzar ini adalah kata kerja. Ihzar ini untuk seorang. Anta, dia kata. Anta ihzar, kamu berhati-hatilah, dia kata. Jadi kalau ramai, apa yang kita tambah? Tambah waw nun di belakangnya. Jadilah ihzaru. Sebab kita nak kata, sekarang tadi tu kan, dia punya ini domirnya anta. Okey, tapi kalau ramai merujuk kepada antum. Okey, merujuk kepada antum. Okey, kita gunakan antum. Maksudnya di sini, sekejap ya, saya tulis. Okey, dia gini. Okey, jadi di sini ada domainnya antum. Antum ihzaru. Ihzaru. Jadi kita tulis kat sini lah, sebab syabab di sini merujuk kepada ramai. Okey, syabab merujuk kepada ramai. Jadi kita kena sesuaikan juga, kita kena seragamkan dengan kata kerjanya. Jadi ya syabab, tulis balik ya syabab. Ihzaru. Ihzaru. Macam tu. Minal umuri. Okey. Sekarang at-tafih ini dia adalah sifat adjektif perkara. Perkara yang sia-sia. Jadi at-tafih. Okey, di sini kan dia ada salah tulis tak, salah cetakan. Dia adalah kata kerjanya, kata nama tu dia begini. Tafih. Saya perasan dia salah tulis. Dia begini sebenarnya. At-tafihi. Tapi ini maksud dia sia-sia, yang tak berfaedah. Jadi bila mana sifat, perkataan ini sekarang menjadi adjektif kepada perkataan di hadapannya, iaitu al-umur. Bila mana perkataan
di hadapannya ini al-umur ini datang dalam bentuk jamak, sifat untuk perkataan yang dalam bentuk jamak mesti dijadikan dalam bentuk muannas. Maksudnya sifat untuk perkataan yang jamak didatangkan dalam bentuk muannas. Jadi at-tafi kita jadikan sahaja dia sebagai muannas. At-tafi hati minal umuri at-tafihati. Ini baru betul. Okey? Ini baru betul kita punya ayat. Okey, Syabab. Seterusnya. Macam yang di sini pula. Mustafa wa Yusuf, dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Ista'ara adalah meminjam. Meminjam 5 buah khamsata buku daripada perpustakaan, pusat sumber. Okey, sekarang bila kata kerja begini, sekarang dia beritahu di hadapannya ini adalah isim yang kita panggil sebagai mubtada. Okey, ini khabarnya. Khabarnya dalam bentuk fi'il. Kita panggil khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Okey, sekarang khabar atau mubtada'nya ini datang dalam bentuk dua kata nama. Jadi kita tahu dia musanna lah kan. Jadi kata kerjanya pun kena menjadi bentuk yang kena mengikut bilangan yang terdapat ataupun mengikut bilangan kata nama yang berada di hadapannya. Jadi Mustafa dan Yusuf kan dua. Jadi kata kerjanya pun mesti menunjukkan dua kerana ista'ara ini merujuk kepada huwa, seorang sahaja. Huwa ista'ara. Jadi kalau huma, apa kita nak jadikan kata kerja di sini? Siapa tahu? Kalau huma apa? Kata kerja yang sama ista'ara, cumanya ada ditambah satu huruf sahaja di hujung kata kerja. Apakah huruf tersebut? Siapa tahu? Apakah huruf tersebut? Supaya dia mengikut, supaya dia seragam di antara mubtada'nya yang ada terdiri daripada dua orang. Jadi khabarnya pun yang merupakan jumlah fi'liyah pun seragam dari segi bilangan domirnya ataupun bilangan pelakunya. Apakah huruf tersebut? Siapa tahu? Apa yang kita tambah? Waw alif ke, ta ke, ataupun nun ke? Apa huruf tersebut? Siapa tahu? Adam nak cuba jawab ke Adib? Nak teka? Boleh tak? Cuba teka. Apakah huruf tersebut? Taufik nak cuba ke? Apakah huruf tersebut, Adib? Cuba teka. Apa huruf tersebut? Supaya dia seragam. Sebab di sini ada dua orang, mubtada'nya terdiri daripada dua orang, dua individu. Jadi khabarnya pun mesti seragam, mesti merujuk, mesti kembali kepada dua individu yang terdapat di sini, iaitu Mustafa dan Yusuf. Apa dia? Apa huruf tersebut? Siapa tahu apakah huruf tersebut? Huruf alif. Huruf alif yang kita tambah. Kita ubah saja di sini. Jadi kita tukar kepada ista'ara. Macam tu. Tulis macam tu je. Kita ubah. Okey? Ista'ara. Kita tulis balik di sini. Mustafa wa Yusuf ista'ara tambah alif di belakangnya pada kata kerja. Kerana apa? Dia adalah fi'il madhi. Ista'ara fi'il madhi. Jadi fi'il madhi yang bertambah, yang berubah itu adalah di belakangnya. Fi'il madhi ya. Sebentar. Internet saya pula masalah. Masalah internet ni.
internet plus connected. Okey, saya minta maaf. Halo. Okey, saya minta maaf saya terkeluar. Okey, saya minta maaf saya terkeluar. Okey, sebentar ya, saya akan share balik. Minta maaf saya terkeluar. Okey. Okey, kita kembali kepada di sini. Okey, ista'arah. Ingat fi'il madhi perubahan untuk setiap ataupun kita kata fi'il madhi ni kita nak tahu dia berubah di hujung ni. Di hujung kata kerja. Kata kerja perubahan pada setiap tasrif fi'il madhi di hujung. Jadi kita tahulah ini fi'il madhi. Ista'ara. Jadi Mustafa wa Yusuf ista'ara. Okey. Khamsata. Ini dia punya maf'ulun bih lah. Okey. Ini adalah adat. Kita panggil nombor dan apa yang dikira. Okey, kita panggil dalam istilah bahasa Arabnya ma'dud. Ma'dud. Jadi untuk nombor 3 sehingga 9, okey, 3 sehingga 9, ma'dud benda yang dikira itu mesti datang dalam bentuk jamak. Jamak. Jadi khamsata sekarang dia gariskan kan? Maksudnya salah. Maksudnya kita kena ubah di sini. Okey, kita kena ubah kepada bentuk jamak. Jadi jawapan yang asal adalah khamsata kutubin. Ini baru betul. Sebab ma'dud kita panggil ma'dud ataupun benda yang dikira, yang dibilang. Sekiranya sekiranya bilangan itu terdiri daripada nombor 3 sehingga 9, maka bilangannya itu, ma'dudnya itu mesti datang dalam bentuk jamak. Okey. Khamsata kutubin minal maktabah. Macam tu. Okey. Jadi inilah ayat kita yang asal, yang betulnya. Okey. Macam tu. Mustafa wa Yusuf ista'ara khamsata kutubin minal maktabah. Okey? Macam tu. Sekarang sikit lagi. Last dah ni. Sekarang dia kata apa sini? Ayat yang terakhir dia kata yadribu. Ini yadribu adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu dia adalah fi'il mudhari'? Sebab di hadapannya ada huruf ya. Fi'il mudhari' dia start dengan sama ada alif ataupun nun ataupun ta ataupun ya, macam gini. Okey? Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' diikuti dengan fa'il. Ini pelakunya. Jadi kita tahu selepas fa'il, kita tahu kan dalam sistem ayat bahasa Arab, bila dimulakan dengan fi'il kemudian diikuti dengan fa'il, pelaku. Selepas pelaku baru diikuti oleh objek. Maka di sini adalah objek yang kita panggil sebagai maf'ulun bih. Orang tua kita panggil ibu bapa memukul ibu bapa. Siapa yang mereka pukul? 2 orang anaknya. 2 orang anaknya. Ada iman sentiasa. Lain pula ayat ni. Dia kata kedua orang tua memukul anak-anak mereka sentiasa. Itu maksud dia. Kemudian dia kata apa? Dengan tujuan. Lam di sini membawa maksud supaya. Okey, itu maksud dia supaya. Okey. Okey. Di sini barisnya macam mana? Yu'addibani.
yu'addibani, supaya mereka berdua merujuk kepada anak-anak tadi ataupun kedua anak lelaki tadi, supaya mereka sentiasa dididik. Tu maksud dia. Okey, tetapi kamu lihat pada dua perkataan ini, al-waladani dan juga yu'addibani, digariskan, bermaksud mereka salah dari segi penulisan. Okey. Kemudian kalau kamu perhatikan, saya tengok semua ada lagi. Okey. Kalau kamu tengok di sini, maf'ulun bih. Kita lihat kedudukan maf'ulun bih adalah al-waladan. Al-waladan adalah musanna, tetapi dia datang dalam bentuk marfu. Kita tahu kan, kalau perkataan musanna kalau dalam keadaan mansub, dia kena di-i'rab, maksudnya dia berubah daripada alif nun kepada ya nun. Itu yang sepatutnya. Memang betul, dia ni merujuk kepada dua orang, tetapi dalam keadaan dia duduk di tempat maf'ulun bih, dan maf'ulun bih pula sentiasa mansub. Bila mansub, musanna bila mansub dia berubah kepada ya nun. Jadi ayat yang betul kita akan ubahlah sekarang. Jadi dia kata apa? Yadribu al-abawani waladaini. Ini baru jadi betul. So daripada al-waladan kepada al-waladain, ini yang betul. Kenapa jadi waladain? Kerana dia adalah musanna tetapi duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih kita tahu dia sentiasa mansub. Jadi perkataan musanna bila mansub dia kena ditukar kepada ya nun. Macam ini jadinya. Yadribu al-abawani al-waladain. Okey. Setakat ni ada soalan ke? Adam, Adib, siapa lagi? Taufik, ada sebarang soalan ke? Jelas ke? Laju ke saya cakap? Ada sebarang soalan? Ada soalan ke yang kamu nak tanya setakat ni? Jelas Okey, sedikit lagi. Kemudian dia kata apa kat situ? Daiman, tulis balik daiman kat situ. Cumanya kita nak ubah satu sahaja lagi berkenaan dengan liyu'addiba. Okey, untuk di sini kalau kamu perhatikan, okey, ada lam di situ bergabung dengan yu'addibani. Okey, dia kata salah di situ. Kenapa salah? Kerana ada lam di situ. Lam ini membawa maksud apa tahu? Lamul ta'lil. Sebab bila lam ada berjumpa dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' dia tak boleh kekal ada alif nun. Dia akan digugurkan huruf nun ini. Jadi dia jadi begini tau. Li yu addiba. Liyu'addiba. Dia ni sama macam lam ini, sama bentuknya, sama fungsinya dengan an. Bila ada an dengan fi'il mudhari' di hadapan, dia tak boleh kekal. Maksudnya dia kena berubah baris ataupun digugurkan hurufnya. Macam kita cakap macam gini kan. Saya bagi tengok tasumuna. Ini kamu berpuasa. Bila kita masukkan an di hadapannya macam gini, antasumuna tak boleh kekal. An ini akan menyebabkan nun di sini digugurkan, diganti dengan alif. Jadilah antasumu. Dia ni sama fungsinya ini, bentuknya sama berlaku kepada lam. Lam ini membawa maksud lam kerana, supaya apa? Memberi sebab lah. Jadi bila dia masuk di hadapan kata kerja, baru kata kerja itu adalah fi'il mudhari'. Kerana dia ni adalah musanna, kata kerja musanna merujuk kepada dua orang,
dan dia berakhir dengan alif nun, betul tak? Jadi kerana di hadapannya ada lam, lam ini kita panggil lam at-ta'lil. Lamu at-ta'lil. Sebab, supaya, kerana apa? Jadi kata kerja ini merujuk kepada orang. Kita kena gugurkan sebagai bukti dia telah dimasuki huruf lam tadi. Okey? Jadi kita akan jadikan dia begini. Sebentar Li yu ad diba. Li yu ad diba. Digugurkanlah nun tersebut. Kerana apa? Sebagai tanda, sebagai bukti bahawasanya kata kerja ini sudah dimasuki lam at-ta'lil. Macam tu. Jadi kita tulis kat sini. Li yu ad diba. Okey? Jadi itulah konsep perubahan ataupun itulah fungsi ataupun itulah yang terjadi bila mana fi'il mudhari' dimasuki huruf seperti lam, li baris bawah, dan yang mana dia ini serupa tugasnya dengan an tadi. Okey? Jadi kita telah selesai berkenaan dengan tugasan ini dan insya-Allah minggu hadapan kalau tak ada halangan saya akan masuk kepada topik baharu pula. Okey? Saya akan kongsikan ataupun kita akan masuk kepada topik baharu insya-Allah. Okey? Ada sebarang soalan berkenaan latihan ini? Ada soalan tak? Tak ada soalan, semuanya jelas? Ada benda yang kamu nak tanya? Video hari ini nanti saya akan kirimkan kepada kamu link YouTube dia. Okey? Jadi saya rasa saya minta maaf atas gangguan yang berlaku. Kita ambil waktu yang terlebih daripada 1.5 jam. Ada apa-apa persoalan kamu boleh tanya, ajukan dalam grup WhatsApp. Okey? Saya minta maaf, nanti saya akan kirimkan Zoom kita punya rakaman hari ini ke dalam grup, kamu boleh rujuk. Okey, untuk ulang kaji kamu. Naktafi bihadzal qadar. Minggu depan saya akan bagi tahu untuk minggu hadapan apa yang kita akan buat. Okey? Terima kasih atas kerjasama semua. Minta maaf atas sebarang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat buat semua. Ya, sama-sama. Adam? Okey, Adib. Okey, terima kasih semua. نكتفي بهذا القدر.